Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syarafina binti Zulkifli. My metric number is F1101. I'm from DKA 3C. Okey, yang pertama sekali ialah tentang abstract. Apa itu abstract? Yang berkaitan dengan kes study kami ialah kesesakan lalu lintas merujuk kepada keadaan di jalan raya yang mana terdapat banyak kenderaan yang beratur dari bumper ke bumper lebuh raya kerana permintaan yang lebih tinggi daripada kapasiti yang dapat ditampuh oleh jalan raya tersebut. Kesesakan lalu lintas biasanya berlaku pada waktu pagi dan waktu petang kerana waktu tu terlampau ramai pengguna jalan raya yang menggunakan kenderaan pergi kerja ataupun balik kerja. Dari tinjauan di kawasan kajian kes, kesesakan lalu lintas adalah masalah utama yang berlaku di Jalan Kepah, Jalan Maluri, Jalan U-turn dan Desa Pandan yang berada di Kuala Lumpur. Keadaan menjadi teruk pada kedua-dua waktu puncak di mana peningkatan jumlah kenderaan menyumbang kepada kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut. Kesesakan lalu lintas merujuk kepada keadaan di jalan raya di mana terdapat banyak kenderaan di lebuh raya. Kesesakan lalu lintas biasanya berlaku pada waktu pagi dan juga petang. Jalan raya memberi sumbangan yang penting kepada pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi dan membawa faedah sosial yang sangat penting. Kepentingannya ialah untuk menjadikan negara lebih kembang dan juga maju. Jalan raya membuka lebih banyak kawasan dan merangsang pembangunan ekonomi dan juga sosial. Prasarana jalan raya adalah yang paling penting dari semua aset awam. Akibatnya ialah akan menyebabkan kesesakan lalu lintas, lebih banyak kemalangan dan juga pencemaran. Yang kedua ialah background of study. Populasi masalah di Malaysia terus meningkat yang bermaksud permintaan lalu lintas juga meningkat. Kemudian ia akan menimbulkan banyak kesan negatif kepada pengguna jalan raya dan juga alam sekitar. Yang ketiga ialah biasanya berlaku persimpangan kerana isyarat lalu lintas yang tidak berkesan. Akhir sekali ialah tentang analisis jumlah lalu lintas mesti dilakukan untuk mengetahui kapasiti lalu lintas persimpangan yang lebih besar daripada permintaan lalu lintas atau tidak. Kemudian tentang problem statement. Masalah kekurangan lampu isyarat di jalan segi empat ini meningkatkan jumlah kemalangan yang berlaku antara jalan Kepah, Mahuri dan juga jalan U-turn. Walaupun terdapat beberapa tanda, tapi masih ramai pengguna jalan raya yang tidak mengetahui arahan semasa berada di jalan raya. Jadi, kami membuat kajian di jalan raya tersebut untuk menyarankan pembinaan lampu isyarat untuk mengurangkan masalah kemalangan yang berlaku di jalan raya kerana kawasan itu khas untuk orang ramai. Okey, objektifnya ialah untuk mengkaji masalah kesesakan lalu lintas yang ada dan untuk mengukur jumlah lalu lintas yang terlibat di lokasi tersebut. Kemudian untuk mencadangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan kedua-dua masalah lalu lintas yang dapat meringankan sistem aliran lalu lintas di persimpangan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Cik Nur Anissa binti Cik Safai. Nombor matrik saya 06 DKA19F1129. Hari ini saya ingin menerangkan tentang road accident iaitu kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya merupakan suatu tragedi yang melibatkan semua orang sama ada sebagai pemandu kenderaan, penumpang atau penjalan kaki. Sebab dan faktor kenapa berlakunya kemalangan jalan raya adalah memandu melebihi had laju yang telah ditetapkan oleh kerajaan, memandu dalam keadaan mabuk dan memberi gangguan kepada pemandu. Contohnya pemandu itu bercakap menggunakan telefon bimbit. Yang terakhir adalah tidak berhenti di lampu isyarat. Ini juga boleh menyebabkan kemalangan di jalan raya. Yang seterusnya adalah pengurusan trafik. Pengurusan lebuh raya, penggunaan teknik seperti meteran tanjakan dan koordinasi isyarat lalu lintas untuk mengurangkan kesesakan dan meningkatkan aliran lalu lintas. Yang kedua adalah pengurusan koridor bersepadu. Penggunaan strategik semua kapasitas yang mungkin dalam sistem pengangkutan untuk membantu memberikan aliran lalu lintas yang optimal ke seluruh rangkaian.
Yang ketiga adalah Pusat Pengurusan Pengangkutan TMC, kemudahan yang mengumpulkan data lalu lintas masa nyata dan menyediakan pengurusan pengangkutan yang diselaraskan di jalan raya. TMC tidak terpisah dari pelbagai strategi pengurusan. Yang seterusnya adalah kategori road maintenance. Yang pertama adalah lapisan asfalt. Lapisan asfalt ini mengembalikan jalan ke keadaan yang lancar. Yang kedua adalah patching. Patching adalah proses mengisi lubang atau kawasan yang digali di trotoar asfalt. Yang ketiga adalah pembinaan semula. Apabila jalan yang telah rosak sehingga tidak ada lagi kos efektif yang dijaga, keseluruhan jalan atau jalan perlu dibina semula. Yang keempat adalah membentuk semula. Ini diperlukan apabila permukaan jalan terlalu rosak untuk dilicinkan. Yang kelima adalah melicinkan. Ini adalah ketika mengolah kerikil jalan dengan ringan tanpa menggali terlalu jauh ke dasar tanah. Ini adalah mengembalikan jalan yang rosak kepada jalan yang biasa digunakan. Yang terakhir adalah road maintenance technique. Yang pertama adalah pemotongan air. Yang kedua adalah roadside drain, iaitu lokan sampingan. Yang ketiga adalah cadangan pembangunan baru. Semua ini dibuat untuk mengelakkan banjir berlaku di atas air dan juga membersihkan kawasan-kawasan yang boleh menyebabkan banjir itu naik ke atas jalan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Daniel Hazib Berosli. Saya dari DKATLC. Nombor matrik saya adalah 06 DKA 19F 1112. Okey, saya nak bercerita tentang case study highway, iaitu metodologi 3.0. Okey, location plan saya ialah di jalan Yutan, Jalan Desa Pandan dan Jalan Kepah Taman Menuri. Okey, traffic management ni ialah sejumlah kaedah kawalan berbeza yang diterapkan pada rangkaian jalan raya. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan kapasiti dan menstabilkan aliran lalu lintas dengan mencegah timbulnya keadaan berhenti atau memula. Kestabilan aliran juga memberi kesan yang baik terhadap lalu lintas. Okey, lepas tu volume traffic study ni general objektif dia adalah untuk geometric design, roadway traffic design, standard purpose, lepas tu improvement purpose, planning purpose dan dynamic traffic management purpose. Okey, counting teknik. Okey, counting teknik ni kiraan lalu lintas adalah kiraan lalu lintas melibatkan jalan raya ataupun jalan kaki yang dilakukan di sepanjang jalan atau persimpangan tertentu. Pengiraan lalu lintas biasanya dilakukan secara automatik dengan menggunakan alat rakaman trafik elektronik sementara ataupun tetap. Okey, atau secara manual pula dilakukan oleh pemerhati yang secara visual menghitung dan merekodkan lalu lintas pada alat elektronik atau layar perhitungan kertas. Okey, selepas itu road maintenance ni dia ada komponen-komponen dia, iaitu surface maintenance, traffic service, bridge maintenance, snow and ice control, shoulder and approach, and roadside and drainage. Okay, lepas tu ialah road inventory method ni road inventory method adalah inventory jalan yang dilakukan untuk mengumpulkan data deskriptif dan statistik pada semua jalan raya. Okey, lepas tu data yang dikumpulkan digunakan untuk pelbagai pelaporan di dalam jabatan dan dalam semua perakuan jarak tempuh jalan raya awam. Okey, lepas tu road damage inspection method. Road damage inspection method ni analisis dia adalah structure, network damage, maintenance history, traffic accident and cost dia. Okey, lepas tu dari situ kita boleh ambil database dia. Contoh road damage inspection method ni kita boleh dapat dari jalan yang berlubang, jalan yang tidak rata, jalan yang
sudah rosak ataupun jalan yang masih belum dibaik pulih ataupun masih dalam pembaharuan. Okey. Daripada situ kita boleh elokkan balik jalan tu ataupun caranya dengan memeriksa. Okey, itu saja. Terima kasih. So, hari ini saya akan membentangkan tentang traffic management bagi kumpulan saya. Yang pertama ialah traffic management problem yang terdapat di lokasi kami. Yang pertama ialah kekurangannya lampu jalan. Yang kedua, kekurangannya signboard. Yang ketiga, tiada laluan motosikal dan laluan pejalan kaki. Yang keempat pula ialah tiada traffic light. Okay. Seperti yang anda boleh lihat di dalam slide, ini merupakan data yang telah kami tinjau semasa hari Ahad. So, inilah ialah traffic volume kami. Okey, seterusnya ialah pedestrian and bicyclist count. Okey, seperti yang anda boleh lihat di dalam slide, ini merupakan data yang telah kami ambil pada hari Ahad juga. So, terdapat sedikit pejalan kaki dan sedikit juga orang yang berbasikal kerana jalan tersebut merupakan jalan yang sesak. Tak kira lah pada hari Ahad, Isnin, Selasa. Okey, ini data bagi hari Ahad kami. Seterusnya ialah road maintenance problem. Pertama ialah narrow road, iaitu jalan sempit. Jalan sempit ni berlaku kerana banyaknya aktiviti pembinaan. So, jalan ni ditambahkan dengan penghadang jalan. So, jalan makin lama makin sempit. Yang kedua ialah cracking road. Cracking road ialah jalan retak, jalan pecah dan sebagainya. Hal ini banyak berlaku di jalan-jalan yang ada di Malaysia oleh kerana bebanan kenderaan terhadap jalan raya. Yang seterusnya ialah road damage. Road damage iaitu kerosakan jalan. Yang pertama ialah alligator crack. Seperti anda boleh lihat, alligator crack ni dia rekahan yang seperti kulit buaya. Dia kecil. Okey. Yang seterusnya ialah block cracking. Block cracking ni tidaklah seperti alligator crack dan tidak terlampau banyak, tapi masih membahayakan juga. Yang ketiga ialah pothole. Pothole ni seperti yang anda boleh lihat, terdapatnya lubang-lubang besar di atas jalan raya oleh kerana punca daripada crack-crack tadilah. Okey, yang seterusnya ialah proposed road maintenance technique, iaitu cadangan teknik penambahbaikan jalan. Terdapat banyak cara-caranya, ialah antaranya dengan sentiasa menganalisis data di tempat tersebut. Yang kedua, sentiasa menambahbaikan jalan-jalan yang rosak. Yang ketiga, sedia bertindak terhadap respon orang awam. Antara teknik-tekniknya ialah cutback asfalt, 2. Crack sealing dan 3. Crack filling and sealing. Cutback asfalt ni merupakan simen asfalt yang dicampurkan dengan petroleum. Crack sealing ni merupakan antara cara yang paling berkesan untuk mengisi keretakan jalan. Ianya dapat mengelakkan daripada jalan tu dimasuki air dan bahan-bahan lain. Hal ini sangat memberangsangkan dalam menambah baik jalan-jalan. Seterusnya ialah crack filling and sealing. Crack filling and sealing ni lebih kurang seperti crack sealing, tetapi ianya lebih berkesan berbanding crack sealing. Okey, hal ini amat bagus kerana ia merupakan rawatan berkesan terhadap jalan raya. Conclusion and recommendation. Opportunity for future study. We study and develop an automatic visual inspection system in order for road distress inspection to be done easier and more frequently. Our trial and experimental result revealed that there are many unmentioned problems according to the context of road condition in Jalan U10, Maduri and Desa Pandan, and the context of Kuala Lumpur driving style. Requiring additional computation modules to be added in order to maintain both ease of use and accuracy of the system. The
The current pothole detection algorithms still include false alarms caused by non-pothole road distresses and unrelated visual silence objects, particularly inconsistent white line road markings. So this issue could be improved as our future works. Besides, we also plan to form a team to collect more images and video regarding actual road condition in Kuala Lumpur. This is in order to create a reliable image or video database of road surface and road distresses in Kuala Lumpur, which will definitely become useful when we scale up the system to include other type of road distresses, as well as when we move to more sophisticated solution like machine learning and deep learning. And then practical implication of the study. The purpose of the study are to design a safe and efficient traffic flow and to assign the right way to minimize delay waiting time in road. This project, a traffic light controller, is to improve the movement of the vehicle on the road at the junction. This project is designed to add direction movement and to change the timing for green timer. This project also can detect a busy and non-busy road. For example, the long timer is remaining at the same road if the other road has no vehicle, and the long timer is off when have vehicle in the next road. The intelligent traffic light controller was chosen because the practice designing a program and implementing a sequential machine in hardware using the gate logic. When using this product, it will be able to reduce a traffic jam in road to avoid an accident and it also to minimize waiting time. Limitation of the study. Crash reporting element that may omit important crash type information when pedestrians are involved. State agency compile crash data statewide, but the quality and availability of complete and accurate data depend on timely and accurate reporting from local law enforcement agencies. In most states, police report crash data are rarely linked to medical data. Linking this data could further enhance analysis the understand risk associated with pedestrian injury severity. Therefore, road management should be strengthened the law so that the percentage of accident is reduced.